Bismillahirrahmanirrahim. Apa khabar semua sahabat-sahabat ya? Saya harap semua sahabat-sahabat pada malam ini berada dalam keadaan baik insya-Allah, dan mudah-mudahan sentiasa berusaha lah untuk mempertingkatkan kualiti diri masing-masing dengan cara mempertingkatkan tambah lagi dalam masa-masa ilmu yang telah kita ada. Itu poin dia. Ilmu dengan maksud luas, dan tak mampu kita nak conquer semua sekali. Apa yang kita boleh buat ialah kita fokus kepada dahulu kepada satu bidang, satu fokus yang secara full energy pada satu titik yang telah kita sedang buat sekarang. Ini kita sangat kena fahami ya. Supaya apa? Supaya ialah bila kita tahu bahawa ilmu tu amat luas, amat banyak, dan kita tak mampu untuk conquer semua sekali. Jadi apa yang boleh kita buat ialah hanya berusaha untuk memperdalamkan kepada titik bidang kita yang khusus. Okey, titik bidang kita yang khusus. Ini kita nak faham supaya apa? Supaya bila kita tahu titik bidang kita yang khusus dan kita fokus kat situ, bila kita cuba untuk terbaikkan kepada bidang kita tu, maka kita perlu ingat bahawa dan ataupun terbukalah faham bahawa rupa-rupanya banyak lagi yang kita tak tahu apatah nak kuasai pada satu titik yang sama. Saya ulang. Okey. Bila kita fokus pada titik pun, start pada awal, kita yakin rupa-rupanya banyak lagi yang kita tak tahu berkenaan pada satu titik yang sama. Okey. Bisa kata insya-Allah harap boleh ya. So ini sangat penting. Kenapa? Kerana lazimnya dalam perjalanan kita akan ada godaan yang mendatang, dan kalau tidak ada ilmu untuk kita menolak godaan semasa kita bila nak ke titik ke arah titik tadi, kita ada ilmu untuk menapis, maka dibimbangi kita akan termakan godaan yang ada di jalan tadi. Sama sekali memang nak fokus agak mencabar lah. Sebab situasi sekarang ni, bila kita celak mata je, banyak sangat sesuatu yang mengganggu kita, yang distraction kita daripada nak full energy fokus kepada apa yang kita dah buat sekarang ni. Memang begitu, punya zaman dengan pelbagai sumber maklumat yang begitu banyak sekali, maka amat mencabarlah untuk kita fokus kepada bidang kita. Tapi walaupun begitu, kita perlu ingat bahawa ada jalan untuk keluar daripada kemelut lambaian godaan yang ada ni. Ada jalan dia. Ada jalan keluar, ada ikhtiar dia ya. So yang pentinglah kita berusaha untuk menambah pelbagai ilmu supaya kita boleh stabil dan fokus kita tadi. Dan ini juga berapat dengan topik malam ni, sambung lagi, iaitu 4 lagi topik ataupun 4 lagi poin berkenaan dengan 9 cara bagaimana untuk buat jenama anda lebih dikenali ramai.
sebelum saya nak habiskan semua sekali poin yang ada ni, saya nak hubunglah tentang berkenaan dengan lambaian tadi. Lambaian ataupun gangguan yang datang menggoda tu sikit sebanyak memberi kesan kepada kita untuk kita fokus buat orang kenal brand kita. Nak faham gini, kita sedang berusaha untuk buat orang kenal brand kita dengan pelbagai ikhtiar, dengan pelbagai strategi. Tetapi bila mana kita tidak memiliki perisai-perisai yang kuat, maka gangguan yang datang semasa kita nak buat supaya kenal brand kita akan mengganggu fokus kita. So bila mengganggu fokus kita, apa berlaku? Maka kita tak boleh beri full energy untuk buat orang kenal brand kita. Acu je kita nak buat, mari gangguan lain. Acu je orang nak kenal brand kita, kita terbabas daripada fokus. So situasi ini menyebabkan brand kita tak dapat orang kenal dengan secara meluas. Kenapa? Kerana kita terbabas fokus kepada kerja kita, kerana tergoda dengan lambaian yang ada tengah jalan tadi. Okay, nak tak nak kita kesan kepada brand kita jugalah. Sebab kita bersibuk dengan brand yang lain. Sebab apa sibuk? Sebab kita hilang fokus semasa kita nak buat gerak kerja brand kita. So sebelum saya teruskan, saya ulang balik ini last malam ni. Jadi saya nak share dengan sahabat-sahabat semua, iaitu bukan nak share, nak ulang balik sebelum saya habiskan semua sekali 9 poin ni, 9 cara ni, 9 strategi ni. Saya nak ulang balik ya. Pertama sekali ya, strategi yang kita boleh pakai untuk buat lebih kenal brand kita ialah bukan semua orang boleh menjadi pelanggan kita. Ini saya sebut beberapa malam lepas. Okey, satu ialah mesti ingat bahawa bukan semua orang ataupun bukan semua prospek boleh menjadi pelanggan kita. Ingat itulah. Sebelum kita faham betul, kita perlu buat strategi berbeza lah untuk hal ini. Pertama saudara, tak faham kena balik ayat lepas-lepas ya. Pertama sekali kita kena ingat benda ni ya, supaya you all semua boleh fokus. Alright, itu pertama. Strategi yang kita boleh pakai itu, kita kena ingat, kena ubah mindset. Sama ni bukan ingat semua orang sesuai kita. Tak semua orang sesuai dengan apa yang kita present, apa yang kita nak bawa. Okay? So bila kita faham itu, kita buat gerak kerja berpusat nak cari hanya orang-orang yang benar-benar sesuai dengan solusi yang kita ada. Okay, iaitu bawah poin, bukan semua orang boleh menjadi pelanggan kita. Cara ataupun strategi kedua ialah kita ingat, iaitu berikan mereka ataupun customer kita pengalaman manis. Ini strategi ni. Berikan mereka pengalaman manis. Okay, nak record baik ya, apa yang saya share semalam. Berikan mereka pengalaman manis. Dan seperti yang saya beritahu semalam, bila mana kita punya customer kita sentiasa happy, gembira, suka, selesa dengan cara kita layan orang, maka automatically kita akan mendapat referral ataupun customer lain melalui mana-mana customer kita yang dah selesa dengan kita selama ini. Alright, itu dia. Seterusnya ialah poin yang ketiga adalah kualiti produk atau perkhidmatan yang benar-benar berkualiti. Ini pun cara yang boleh dipakai, strategi yang boleh dipakai. Kita menyediakan produk atau servis yang betul-betul berkualiti, dan kita highlightkan benda ni kepada semua customer kita yang dah sedia ada.
Okey, kita highlight dia benda ni secara konsisten lah. Kita beritahu pada orang secara konsisten bahawa kita mampu menyediakan satu kualiti produk ataupun servis yang benar-benar berkualiti. Supaya apa? Supaya mereka mendapat pengalaman manis daripada sekali je ada orang terlibat kita, maka dia akan suka selama-lamanya. Bila kita boleh sustain bahawa kita boleh menyediakan suatu kualiti yang bagus kepada produk atau servis kita, maka benda ini akan menyebabkan kita boleh lebih dikenali ramai. Kerana mereka tahu dan bercakap bahawa kita memiliki produk atau servis yang betul-betul kualiti. Okay? Dan mereka kena highlight lah semua. Okay, seterusnya semalam saya ada bercakap tentang proses dalaman yang licin, mudah dan sistematik. Kena pastikan jugalah segala sistem yang ada tu perlu dilihat balik, dicek balik adakah benar-benar memudahkan urusan customer kita dan juga kata apa boleh menyebabkan senang dapat dan tersusun rapi. Bila ada SOP tertentu, maka insya-Allah segala urusan dalaman akan berjalan dengan licin. So bila mudah, licin dan kata apa nama ringkas tapi bersistematik, customer datang dia kata kesan benda ni seronok, dia akan bercakap. So bila orang cakap automatically brand kita juga mudah ataupun lebih dikenali ramai berbanding brand pesaing anda. InsyaAllah ya, boleh. Seterusnya saya bercakap tentang poin seterusnya iaitu tonjolkan jenama asli. So kalau kita nak boleh ataupun nak lebih dikenali ramai brand kita, maka kita perlu juga meng-highlightkan secara konsisten dalam pelbagai platform marketing, tonjolkan lebih menyetelah brand kita bahawa kita punya brand betul-betul pure, tak ada ambil orang lain punya, ya, maka insya-Allah bila orang nampak keaslian jenama kita dan kita sentiasa konsisten buat marketing, buat sentiasa nampak kenal pada kita, maka tentulah ini akan mengundang lebih ramai orang akan mengenali brand kita. Dan cara tu boleh gunalah pelbagai platform yang ada, sama ada berbayar ataupun free. Nak guna TV, guna billboard ke banting, banyak lagi lah yang anda boleh pakai untuk tonjolkan keaslian jenama brand anda. Seterusnya saya nak ulang lagi berkenaan dengan empat lagi poin penting daripada 9 poin penting ataupun strategi yang kita boleh guna pakai supaya brand kita ataupun jenama kita lebih dikenali ramai. Ini saya cuba amal hingga hari ini insya-Allah, dan saya harap sahabat-sahabat semua boleh praktikkan apa yang saya sampai ini supaya walaupun dapat manfaat sebaik mungkin, ya, demi untuk kata apa, untuk memberi satu faedah lah dengan melihat iblis saya ini. Mudah-mudahan apa saya share ini you all berpraktik lah, ya. Dan perlu saya ulang ingat, apa saya share bukan untuk mengajar anda, tak ada niat saya untuk menunjuk pandai, tapi ini cara saya ulang kaji semua sekali poin-poin ataupun ilmu mentor saya yang saya dapati bila saya makin ulang kaji benda sama, Allah Ta'ala buka lagi pelbagai faham dari pelbagai sudut pada poin yang sama, 9 poin je, 9 strategi, tapi bila saya ulang-ulang terbuka faham yang banyak sangat. InsyaAllah saya akan share nanti dengan lebih deep strategi untuk menggunakan pakai 9 cara ni dengan cara memberikan idea kepada anda semua insya-Allah. Okey, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alright sahabat semuanya, boleh sekat tu insya-Allah. Saya teruskan ni, saya teruslah, tak buang masa lah. Okey. Seterusnya ada lagi 4, okey, iaitu sahabat-sahabat perlu ingat berkenaan dengan strategi yang ke berapa? 4 mana ada berapa? 7, 8, 9, 10. Okey. Ke-6. 6, 7, 8, 9. Okey, yang ke-6. Yang ke-6 saya share sahabat semua strategi penjenamaan yang jitu. Ni pun boleh amal untuk buat orang lebih kenal brand kita. Penjenamaan yang lebih jitu. Saya baca supaya faham.
Okey, apa yang dimasukkan penjenamaan lebih jitu. Okey, sebelum kita bercakap tentang branding ataupun penjenamaan, lain lah, jenama lain, branding lain, brands lain, branding lain. So kalau sebut penjenamaan is branding. So apa itu branding? Apa itu penjenamaan? Okay, kalau brand memanglah nama Sabri, Teracuba. Contoh Teracuba is brand. Kalau penjenamaan lain maksud dia. Dia melibat pada gerak kerja untuk buat orang kenal brand kita. So kita perlu lakukanlah gerak kerja penjenamaan. So apa itu penjenamaan? Penjenamaan adalah merujuk kepada kebijaksanaan anda membuat para pengguna untuk mengingati anda terlebih dahulu ketika mereka hendak membeli sesuatu produk atau servis anda. Itu dia definisi of penjenamaan. Saya bagi sekarang supaya faham dah ni. Kita sangat Ada faham dah. sila. Sebab ni beza. Brand lain, branding lain, jenama lain, penjenamaan lain. Kalau sebut penjenamaan, ini dia maksud dia. Faham asalnya, insya-Allah anda boleh pergi jauh lah. Penjenamaan adalah, kalau boleh orang ingat ya, ini asas penting untuk memudahkan anda boleh pergi jauh. Penjenamaan ni benda ni sebagai takrifan dia, supaya tahu beza antara jenama dengan penjenamaan. So penjenamaan adalah merujuk kepada kebijaksanaan, kepandaian, apa lagi, kecerdasan otak untuk menyusun atur strategi. Untuk apa? Untuk membuat para pengguna, para prospek anda, atau para pengguna lah, ataupun customer anda. Untuk apa? Untuk sentiasa mengingati anda terlebih dahulu ketika mereka hendak membeli suatu produk atau servis anda yang anda ada. Ini benda ni. Okey, saya bagi ini sangat penting sangat. Kalau dapat ini, insya-Allah boleh untuk cakap lebih dalam. Ini asas dahulu ya. Penjenamaan adalah merujuk kepada kebijaksanaan kita sebagai pemilik bisnes untuk membuat para customer kita supaya sentiasa mengingati kita terlebih dahulu ya, ketika mereka hendak membeli suatu produk atau servis kita. Bermakna sebelum dia orang kata apa nak buat pembelian tadi, dia ingat lebih dahulu kepada brand kita. Contoh dia nak beli apa? Contoh nak beli apa ni? Nak beli ni. Contoh nak beli produk untuk gastrik lah. Dia terfikir. Lah dia mari ingat, nak cari Sabri ya. Itu dia. Okey, itu dia. Dia tengok nak beli produk gastrik. Tiba-tiba automatically mari ingatan nak hubungi saya. Sebab apa begitu? Sebab saya telah berjaya membuat mereka sentiasa ingat kepada brand saya. Itu dia gerak kerja penjenamaan. So untuk buat orang sentiasa ingat kita, beberapa strategi. Antara ialah kita perlu buat orang sentiasa nampak brand kita dengan kalau mampu semua platform. Sama ada platform marketing yang berbayar atau marketing ataupun yang free marketing. Okey. Kalau free marketing macam buat FB Live. Kalau yang free FB Live, TikTok Live, IG TV, YouTube streaming, Shopee. Guna benda-benda tu yang free tu untuk diorang teringat kepada brand kita. So kalau nak beli produk pakaian apa, ingat pada brand anda. Ini penting sangat you faham dan ingat, insya-Allah boleh membantu apa? Menyebabkan brand awak lebih dikenali ramai. Insya-Allah boleh sebab tu. Keterangan dia, maklumat dia. Saya baca lagi. Dengan sebab-sebab yang kuat, mungkin kita konsisten buat gerak kerja, buat nampak brand kita, maka mereka akan datang membeli produk atas kita bukan dengan orang lain. Bila dah brand terlekat dalam otak dia orang, sebab kita kekal dengan konsisten buat marketing, insya-Allah brand kita lebih menyerlah, menonjol. Maka inilah dikatakan bila kita lakukan gerak kerja penjenamaan jitu, brand kita akan lebih dikenali. Oleh itu,
Penyediaan strategi kena ada lah untuk buat gerak kerja, strategi penjenamaan ni amat penting untuk susun baik dengan perancangan rapi. Ini insya-Allah saya share masalah lain lah sebagai bagi umum dahulu. Untuk memastikan jenama anda sentiasa berada hati dan fikiran mereka. Alright. Itu yang keempat. Okey. Beres. Okey. Seterusnya saya semua habiskan sekali poin yang sunyi dan yang ketujuh. Strategi yang kita boleh guna pakai untuk orang lebih kenal brand kita ialah perhubungan yang lebih peribadi dengan customer kita. Bukan setakat pembeli dan penjual, tapi lebih kepada perhubungan yang lebih peribadi antara kita penjual atau pembisnes owner dengan customer kita. Malah lebih dekat, lebih rapat, lebih mesra. So bila lebih rapat, lebih mesra, maka apa berlaku? Tentu mereka akan lebih suka untuk bercakap berkenaan dengan brand kita. So bila dia orang lebih suka untuk bercakap dengan brand kita, berlaku tentulah brand kita akan lebih dikenali. Ini dia guna strategi perhubungan lebih pribadi. Saya nak baca sini nota dia. Dalam bahasa Inggeris, ini dikenali sebagai personalization. Dalam bahasa panggil personalization. Istilah dia. So antara kita dengan customer kita lebih mendalam, lebih selesa, lebih friendly maknanya. Personalization. Ini sangat penting sangat kalau anda nak pergi jauh brand. Saya sedang amal usaha ini supaya Allah Ta'ala menjadikan saya dengan anda semua lebih mesra, lebih rapat, bukan setakat antara pengguna dengan pembeli sahaja. Lebih peribadi lagi. Saya baca ya, para pengguna di Malaysia lebih gemar, ini budaya tabiat di Malaysia. Para pengguna di Malaysia lebih gemar berhubung dengan manusia lain berbanding dengan mesin. Ini penting. Memanglah tak ada suka bersembang dengan robot ataupun kalau saya melalui messenger yang jawab tu robot chat kan. Ataupun kalau WhatsApp menggunakan WhatsApp business dekat keluar. Itu orang tak suka. Orang lebih suka macam ni. Lebih selesa, lebih seronok, lebih touching dengan hati antara kita sama kita. Okey. Ini sangat penting kita kena ingat ya. Orang sebenarnya tak suka bersama dengan robot fizikal ataupun robot sistem. Tak ada orang suka. Memanglah baik tapi tidak, sebab dia tidak ada feel, tidak ada perasaan. Walaupun boleh jawab, robot boleh senyum, tu robot contoh. Tidak menepati fitrah manusia sebenarnya untuk berbual dengan robot. So kita perlu amal strategi yang keseterusnya ni ketujuh kan, untuk kita gunakan strategi supaya antara customer dengan pengguna kita tu lebih rapat, lebih mesra dari segi perhubungan peribadi. So sekiranya anda memberi strategi yang lebih fokus kepada perhubungan yang lebih peribadi dengan sama orang, maka tentulah dia akan menonjolkan brand kita. Ini dia. Right? InsyaAllah boleh sekat tu. Harap boleh faham mudah sangat ni. Yang penting tinggal nak amal saja. Seterusnya ialah poin yang ke-8, rasa yang ke-8 kan. 8 ni. Strategi ke-8 ya, interaksi dengan pengguna yang konsisten. Okay, mana-mana pengguna anda yang setia dengan awak, maka kita perlu lebih fokus untuk berinteraksi dengan mereka. Sebab dia konsisten datang pada kita, membeli berulang kali, banyak, dan boleh katakan kalau seminggu tu 4 kali 5 hari. So customer macam ni kita perlu lebih buat lebih berinteraksi mereka. Kalau dia masuk kedai kita tu, kita tanya apa khabar, sihat ke, macam kita sama kawan. Kita layan mereka macam kawan, macam kenal lama dah.
tambah lagi tahap berinteraksi dengan pengguna yang konsisten tadi, kita perlu layan dia dengan sebaik mungkin. Ini boleh diajar. Kita minta kita punya staff kita ke pekerja kita meraikan dengan lebih kata apa lebih hargai dia orang. Ini sangat penting sebab pekerja anda, staf anda, orang yang pertama dipandang oleh prospek ataupun customer anda. So mana-mana pelanggan kita yang datang ke tempat kita, sama ada melalui fizikal ataupun melalui alam maya macam ni, kita mesti raikan dia lebih daripada kawan, lebih daripada lebih deep lah, lebih mesra lagi. Ini untuk customer kita yang konsisten lah. Sebab dalam pelanggan ada 3 kategori. Customer yang cool, yang sejuk, customer yang hangat, warm, customer yang hot, panas. Semua customer belaka telah menjadi pengguna kita. Tetapi dia ada pula kategori pelanggan yang sejuk, pelanggan yang hangat, pelanggan yang panas. Okey, pelanggan yang panas ni memang cukup jagalah. Sebab apa saja yang kita ada, kita boleh beritahu dia orang, dia akan cepat datang dapatkan sesuatu daripada kita. Itu grade ataupun kategori untuk 3 kategori pelanggan. Kita perlu faham beza klasifikasi ni. Okey, insya-Allah boleh faham kan? Senang insya-Allah. So, saya baca dulu ya. Apabila perhubungan tadi, kata lebih daripada peribadi tadi, terjalin antara sama kita dengan klien kita ataupun customer kita, interaksi di antara satu sama lain juga akan berada pada tahap yang buat masing-masing lebih mempercayai antara sama kita dengan customer. Ini penting sangat. Kita nak supaya kepercayaan dia pada kita makin tebal. Kita nak mana-mana customer yang kategori hot ni, kita mesti layan sebaik mungkin supaya lebih mesra, lebih selesa. Bukan setakat dia terasa macam dia ni sebagai pembeli saja, tak. Lebih daripada pembeli lagi. Ia juga berbeza sekiranya anda berinteraksi dengan bukan manusia, satu belas dimension atau jenama yang akan beri pengalaman lebih sedikit. So anda perlu faham dia ni ya, insya-Allah. Interaksi dengan lebih kepada pengguna yang konsisten datang kepada kita. Insya-Allah boleh faham Seterusnya ialah strategi terakhir sekali, iaitu saya kepada anda semua, harap sahabat-sahabat semua boleh praktikkan. Saya pun sudah praktik sekarang ni. Kalau perasan apa sebab itu jenis cara untuk berinteraksi dengan anda. Okey. So boleh So yang terakhir, strategi yang boleh pakai untuk buat brand kita lebih kenali ialah fokus kepada topik dan industri sahaja. Segala aktiviti anda 360 darjah dalam bidang bisnes, anda mesti kongsikan informasi segala-galanya 360 darjah informasi yang berkenaan dengan industri kita. Contoh kalau dalam bidang perniagaan penciptaan yang skopnya luas, jangan pula bercakap dalam platform awak tentang buat kapal, tentang kapal angkasa, tentang kelautan, tak boleh. Itu titik-titik berbeza. Titik lautan luas, titik angkasa luas, titik luas. So anda fokus berkongsi dalam titik anda tu, dalam bidang anda secara fokus 360 sudut pandang, tapi pada satu titik yang sama. Nak faham gini, kita ini satu titik ni adalah kelilinglah sudut pandang. Ni ada gerigi ni. Nampak ada gerigi ni? Gerigi nampak tak? Tak nampak. Setiap gerigi ni ibarat 367 gerigi. Setiap gerigi memiliki sudut pandang berbeza. Saya pandang ada sudut ni, saya tak nampak sudut ni. Tapi pada titik yang sama, pada benda yang sama, pada bidang yang sama, pada industri yang sama. So anda perlu kuasai kalau mampu kuasai semua sekali titik gerigi ni, sudut pandang ni
setiap informasi, maklumat, setiap sudut dalam bidang awak. Projektan, saya bidang kesihatan perut. Kalau contoh sendiri bidang kesihatan perut, sudut pandang tentang video, filem, ceramah, gambar, alat permainan, GIF, ada beratus-ratus lagi sudut pandang berkenaan dengan titik yang sama, iaitu membantu bidang kesihatan perut lah maknanya. Tapi saya boleh kongsikan semua sekali info-info, walaupun dalam perbezaannya daripada sudut pandang berbeza, tapi pada industri, pada titik yang sama, pada bidang yang sama. Jangan campur aduk dengan satu titik bidang yang jauh beza. Okey, insyaAllah itu dia. Bila kita fokus pada titik ataupun topik ataupun industri yang sama, menyebabkan kita boleh sampaikan info-info yang berlainan pada kita punya titik fokus kita, akhir sekali memberi suatu gambaran bahawa kita pakar. Bila kita punya mahir pakar dalam titik kita, bidang kita, maka customer kita akan nampak kita hebat, nampak kita mahir, dia akan bercakap, akan viralkan, akhir sekali akan beri kepada apa? Memberi kepada orang ramai, akan bertambah ramai mengenali brand kita. Okey, beres kat tu, insya-Allah dah habis dah semua sekali. Saya baca sebelum tu, sebelum habis live ni, tentang fokus pada topik yang satu. Banyak jenama luar sana gemar mencampur aduk status-status mereka di media sosial dan laman web dengan pelbagai topik. Ini penting. Kalau anda guna media sosial, WhatsApp ke, Facebook ke, IG ke, kalau boleh satu Facebook, satu titik, satu fokus, satu bidang. Satu FB, satu titik, satu fokus bidang. Yang satu titik sama, campur aduk. Tak boleh, tak fokus tak boleh. Contoh saya sendiri, kalau Sabri Ibn Sikit M2 ni banyak cakap tentang produk kesihatan perut lah. Saya fokus tertentu dekat sini, di samping tentang zero cost marketing. Fokus. Okey, elakkan campur aduk dengan pelbagai status yang titik bidang berbeza-beza. Ini penting sangat. Ini akan membuat apa kalau campur aduk? Akan membuat para pengguna keliru dengan mesej yang cuba disampaikan. Itu keburukan dia lah. Sebaliknya, tumpukan topik anda khusus kepada industri anda, kepada bidang anda sahaja. Buatkan setiap apa yang anda muat naik dengan status media sosial anda relevan kepada produk atau perkhidmatan yang anda tawarkan. Maknanya setiap kali anda buat update status, perisian itu ada kait rapat, ada hubungan dengan produk atau perkhidmatan yang anda bawa. Okey, lama-kelamaan ini akan beri apa? Menyebabkan customer akan lebih mengingati anda, terkesan dengan fokus tadi. Ini dia, insya-Allah mudah-mudahan you dapat something. Alhamdulillah, setelah berjaya menghabiskan 9 strategi ataupun cara untuk buat untuk buat orang ramai lebih mengenali brand kita, insya-Allah. Okey, mudah-mudahan apa yang sampai ini, mana-mana sahabat yang telah dipilih oleh Allah Ta'ala, dijemput, digerakkan hati yang biasa ini, anda boleh faham. Kalau sekiranya tak boleh faham, anda boleh hubungi saya pada 019 90 40 148. Ya, kepada sahabat yang nak dapatkan pemaklaman awal bila tarikh atau masa saya buat live, anda boleh join WhatsApp group yang ni untuk memudahkan anda dapat makluman awal. Bila saya nak ada masa free sebagainya, saya sharekan tu, anda boleh follow link WhatsApp group saya bagi tu, insya-Allah. Dan untuk berfokus lagi, anda saya jemputkan join FB group ni, FB group ya, Facebook group yang ni. Ni fokus kat sini senang supaya all tak terganggu, tak tergoda dengan lampaian. Fokus penting. Anda dijemput, follow ataupun join FB group dan sebagainya, insya-Allah. Fokus penting. Alright, itu saja daripada saya. Segala kekurangan saya maaf. Kalau ada apa-apa kekurangan, sila beri teguran komen. Mudah-mudahan apa yang diberikan itu boleh saya guna pakai untuk membuat penambahbaikan lagi, insya-Allah. Alright, hingga jumpa next episode live.
Semoga bermanfaat. Yang penting sahabat-sahabat semua, saya doakan boleh mempraktikkan apa sahaja ilmu yang anda telah perolehi. Sekian, salam hormat, salam kasih sayang. Saya Sabri Ibrahim SKM, Ibrahim Satria Cuba. Assalamualaikum dan terima kasih.